Baik, kita idaman penuntut penggal yang ketiga, muka surat 17, bab wasiyah. Yang lepas kita dah bahaskan pewaris-pewaris yang berhak, pihak lelaki, pihak perempuan dan sebagainya, penghalang-penghalang, dan juga orang yang asalnya dapat jadi tak dapat, dan juga kes di mana pewaris belum dapat harta si mati lagi, pewaris pun ada yang mati. Jadi sampailah satu tahap, iaitu contoh yang saya berikan minggu lepas, iaitu seorang bapa. Contohnya seorang bapa, kalau anaknya meninggal dunia, bapa akan dapat harta. Tetapi datuk, kalaulah ada cucunya meninggal dunia, tapi sebab ada bapa, maka datuk terhalang, contohnya. Jadi walaupun adik-beradiknya ni cakap, si mati ni kemarin, kami ni adik-beradik kemarin, bapa kami tak jaga kami, biarkan lepas. Contoh, ni saya tak cakap siapa-siapa. Ustaz ni cakap saya, tidak, minta maaf kalau dia terkena. Ni contoh, bapa saya ni kemarin, adik-beradik kami ni tak dijaga, lepas saja. Kahwin dengan orang Selangor, tinggal, dah beranak, tinggal. Kahwin pula dengan orang Kelantan, anak tinggal. Kahwin pula dengan orang Johor pula, dah ada anak, tinggal. Contoh, contoh. Tersepah anaknya satu Malaysia. Pakal je tak apa nama ni, bawa ke Sabah Sarawak. Baik, jadi ceritanya macam mana Ustaz? Bila dah tinggalkan, maka anak dah besar, dah kerja, banyak harta, biasa kadang orang yang ada masalah keluarga ni, dia punya motivasi lagi tinggi. Tak? Budak yang kasih sayang mak bapaknya penuh, kadang ditatang pakai minyak yang penuh, wah, manjalah, malas. Contoh, ni tak kena siapa-siapa tuan, contoh. Jadi dia ni tak dijaga bapaknya, tapi motivasi kuat, tinggi, dapat kerja dan sebagainya, belajar tinggi, dapat kerja yang gaji besar, dapat kumpul banyak harta, rumah besar, kereta besar, isteri pun besar. Rumah dua, kereta dua, isteri pun dua, tak? Jadi meninggal dunia, bapaknya masih hidup. Bila si anak ni tadi yang kaya ni meninggal dunia, maka datanglah si bapa nuntut, ni faraid ni kena bagi-bagi ni. Pandai pula tu, bab faraid tu pandai, bab nafkah ditinggal tu. Diam aje. Tak? Jadi kalau dalam bab faraid, dia tak ada sebut ni bapa kemarin ada jaga tak anak ni, tak ada. Jaga ke tak jaga, bapa tu tetap dapat. Jadi adik-adik lain, mana boleh, dia ni tak jaga tu, dia pandai bawa anak aje, jaga anak tak pandai. Contoh, tak, maaf lah cakap bahasa mudah lah. Jadi bergaduh. Jadi yang tahu ilmu faraid kata dia memang macam tu, dia tak ada kira ni kemarin jaga nafkah ke apa ke, itu ada dosa lain, dia kena bagi, kena ganti balik dan sebagainya. Tapi soal dapat, dia dapat. Datuk yang jaga kami, datuk ada bapa minta maaf datuk, kesian lah. Jadi kalau macam tu ada satu bab wasiat. Wasiat ni apa? Kita masa hidup ada pesan, secara bertulis lah kalau boleh, kalau mulut pun boleh juga, tapi susah kalau zaman sekarang, mulut saja, kena ada hitam putih. Hitam putih tu bukan tulis saja sendiri, tak, dia kena ada apa nama, endorsement lah, mahkamah dan sebagainya, orang yang memang apa nama ni, ada authority. Baik, jadi kena buat macam tu, buat wasiat. Wasiat, jadi wasiat kepada datuk. Dia dah belajar faraid, ini kalau aku meninggal dunia, umur bapa aku panjang, umur datuk aku panjang, aku meninggal dunia dulu, harta aku juta-juta ni contohnya. Jadi aku wasiat pada datuk aku sekian-sekian. Pasal apa ni, kalau aku meninggal dunia ni, bapa aku ada tuntut, atuk tak dapat. Padahal atuk yang daripada kecil tu, daripada lahir tu atuk lah yang azan apa semua sampai dah besar ni. Tapi saya sebut ni bukan contoh buat-buatan tuan-tuan, ada juga sebenarnya berlaku dalam keluarga saya, tak payah contoh lain lah kan. Ada. Jadi salah satu cara wasiat. Baik, kita tengok wasiat.
Perkataan wasiat itu pada lughah, pada bahasa, maknanya menyambungkan sesuatu perkara dengan perkara yang lain, iaitu berpesan, minta buatkan sesuatu untuk sesuatu. Dengan makna ini, perkataan al-aisa' termasuk dalam perkataan wasiyah, seperti berpesan, minta jagakan anak atau minta bayarkan hutang dan sebagainya. Wasiat tu bukan harta sahaja, minta pesan jagakan anak pun dikira wasiat juga. Minta bayarkan hutang pun wasiat juga. Tu sebab apa nama ni, jangan kita sempitkan. Ingat wasiat ni kalau ada harta je. Aku tak ada harta, nak wasiat apa? Ada wasiat selain harta. Baik, manakala maknanya wasiat pada syarak, dari segi hukum syarak, hukum Islam, tidak termasuk perkataan al-aisa', iaitu mendermakan hak kepada sesuatu kebajikan yang disandarkan atau yang digantungkan selepas mati. Kalau perkataan aisa' tu tadi banyak maknanya, luas maknanya, pesan itu pesan ini. Kalau dari segi syarak itu mendermakan hak, dermakan hak kepada sesuatu kebajikan yang disandarkan atau digantungkan selepas mati. Contoh seperti seorang berkata, saya berwasiat untuk Zaid bagian-bagian banyaknya daripada harta saya, atau berwasiat untuk masjid itu bagian-bagian daripada harta saya. Maknanya lepas mati, tetapi jika ia menggunakan perkataan lain daripada wasiat, mustahak disebut lepas saya mati. Baik, satu nota kakinya situ, sandarannya, dalilnya sebelum ijma', sebelum kesepakatan ulama, firman Tuhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Shadaqallahul azim. Suratun Nisa ayat 10. Artinya lebih kurang, dibahagi pusaka itu selepas wasiyah atau dibayar hutangnya. Itu ayat Quran. Dan hadis-hadis seperti hadis Ibnu Majah, al-mahrumu man hurrama al-wasiyatu. Artinya lebih kurang, yang dikatakan orang yang kempunan, iaitu daripada mendapat pahala, tak dapat, itu ialah orang yang tiada berbuat wasiyah. Itu salah satu hadisnya. Baik, seperti katanya, beri kepada Zaid bagian-bagian selepas saya mati, ini pun wasiat juga namanya. Dalam istilah syarak, wasiat tu harta. Wasiat tu harta sahaja. Dari segi bahasa, wasiat tu boleh berupa harta, boleh berupa pesanan, buat sesuatu, jagakan anak atau bayarkan hutang dan sebagainya. Baik, adalah rukun wasiat itu 4 perkara. Wasiat ada rukun. Pertama, orang yang berwasiat disebut musin. Kedua, orang atau pihak yang diwasiatkan kepadanya disebut musin lahu. Pewasiat yang ada harta, orang yang nak diberi wasiat, ataupun orang yang nak diberi harta. Yang ketiga, benda atau barang yang diwasiatkan sebut muson bihi. Hartanya adalah, kalau tak ada harta macam mana nak wasiatkan. Yang keempat, sirah. Sirah tu maknanya sebutan, perkataannya, ijab dan qabul. Baik, yang pertama, sah wasiat daripada tiap-tiap orang yang ada milik harta, berakal, merdeka dengan kehendaknya, yakni tidak dipaksa. Wasiat kalau dipaksa tak bolehlah, tak sah. Sah berwasiat kerana milik harta, dia mempunyai harta tu, bukan harta orang lain diwasiatkan. Ni aku wasiatkan nanti harta si A tu kau bagi kepada sekian-sekian. Itu bukan kau punya, tak boleh. Nanti kalau aku meninggal dunia, Honda Civic tu hadiahkan kepada si fulan. Boleh, bukan kau punya Honda Civic tu. Kau punya Honda FD je, Civic FD. Lain-lain pula orang lain punya tak boleh. Berakal, bukan orang gila lah. Merdeka, dia bukan hamba, kehendaknya, bukan dipaksa. Dan orang yang kena tegah oleh mahkamah. Kalau ada hukum mahkamah, awak tak boleh berwasiat, tak boleh. Kerana dungu ni bodoh lah, atau kerana banyak hutang, dipanggil apa? Bankruptcy, bankrupt lah. Banyak sangat hutang, pun tak boleh wasiat. Awak nak wasiat apa? Awak punya harta kalau ada pun, nak bayar hutang tak habis.
wasiat. Jadi tak sah wasiatnya. Sah berwasiat kerana cakapnya boleh dipakai dan mereka pun ada keinginan berkehendakkan pahala. Orang berwasiat ada pahala lah. Maka tidak sah wasiat daripada kanak-kanak. Kanak-kanak tak sah wasiat walaupun dia banyak harta, dia kena dibahagikan ikut faraid sajalah. Umur kanak-kanak ya sebelum balik lah. Dah balik dah kira dibenarkan, dah boleh. Kalau dalam Islam balik itu dah kira dewasa lah, dah boleh fikir. Cuma kalau kita dari segi undang-undang, yang namanya dewasa tu yang boleh mengundi dan sebagainya 21 sekarang ni. Belum turun 18 lagi 21. Baik, orang gila tak sah. Orang pitam pingsan tak sah. Tengah-tengah pitam dia bercakap ke apa kan. Boleh ke? Tak tahulah. Hamba sekalipun mukatib dan orang yang dipaksa, mukatib atau orang yang dipaksa tak sah. Itu diulang balik. Yang kedua, orang atau benda yang diwasiatkan. Ni tadi orang yang mewasiat. Baik, yang sekarang orang yang diwasiatkan, orang yang nak diberi harta. Ada dua macam. Pertama, wasiat kepada manusia, iaitu orang, atau kedua wasiat kepada pihak. Bukan wasiat kepada haiwan. Satu manusia dua haiwan, bukan. Satu manusia dua pihak, organisasi, syarikat. Baik, jika wasiat kepada manusia, hendaklah ia boleh memiliki, boleh memilik ketika mati orang yang berwasiat. Orang yang nak diberi harta, tu dia boleh memiliki harta tu ketika orang yang berwasiat tu mati. Dari itu tidak sah wasiat kepada orang yang sudah mati. Wasiat pada si mati tak boleh, orang dah mati. Nak bagi harta kat orang tu, macam mana? Dia pun dah tak nak duit dah, dia nak pahala. Pahala amalan doa itu dia nak. Demikian juga kepada binatang, tak sah. Binatang pula, dia kawan saya daripada kecil, tak boleh. Dia binatang. Kenapa? Kerana dia tidak boleh memilih, dia tak pandai. Macam mana? Saya nak bagi kambing saya ni, kenapa? Dia daripada kecil kawan saya. Mana awak ni, tak boleh. Bukan sebarang-barang asal wasiat je semua boleh, tak boleh. Tentu orangnya, mesti tertentu orangnya. Saya nak bagi kepada sekian orang, saya nak bagi harta saya pada orang. Ya, siapa? Orang lah, memanglah orang banyak. Dan ada maujud ketika berwasiat. Orang tu ada wujud ketika berwasiat. Baik, itu syarat orang yang nak diberi. Dan jika wasiat kepada pihak, syarikat, organisasi dan sebagainya, disyaratkan tidak kerana maksiat, bukan kerana dosa. Ni nanti saya mati sedekahkan kepada pub ni pub pula kelab malam. Pasal apa? Saya tengok sunyi, sepi je. Mana boleh, tak boleh. Dia pengunjung tetap. Jadi saya ingat nanti kalau saya mati, ni tolong besarkan sikit lah. Tak boleh. Tak sah. Maka tidak sah wasiat. Contoh, maka tidak sah wasiat Quran kepada orang kafir. Dia nak hadiahkan Quran tapi kepada orang kafir, tak sah. Atau untuk membangunkan gereja, tak sah, dan sebagainya. Tetapi sah wasiat kepada pihak yang tiada tentu, seperti wasiat fi sabilillah, iaitu sebarang kebajikan. Fi sabilillah biasanya perang sabil lah. Perang sabil. Baik, itu penerima harta. Yang ketiga, sah diwasiatkan tiap-tiap barang atau benda yang maklum, yang diketahui, meskipun sedikit, seperti 2 biji gandum. Dia tak ada harta lain, duit pun tak ada. Biji gandum, 2 biji gandum, macam kita lebih kurang 2 biji beras. Dan sah wasiat benda yang najis, yang boleh diambil manfaat daripadanya, seperti anjing hidup lah, bukan tai anjing. Memang anjing tu kan najis, tai dia lagi najis. Yang boleh diajar untuk perburuan. Dia ni orang Islam tapi dia ada bela anjing, boleh ke Ustaz? Ada, tapi ada syarat-syarat lah. Janganlah mentang-mentang boleh dia orang macam kucing, dicium-cium,
anjingnya jilat-jilat dia, bukan macam tu. Anjing boleh dibela tetapi dengan syarat yang agak ketat. Kalau boleh jaga syarat-syarat tu dibenarkan. Kalau tak boleh, haram juga. Kenapa sampai nak bela anjing? Jaga harta. Dah banyak dah suruh orang yang jaga, hilang hartanya. Orang kata apa nama Pak Gad yang apa nama kereta, apa pengusaha Melayu kereta apa nama Mutiara Motor tu kan, Pak Gad dia apa? Katanya Pak Gad yang jaga tu, itu kalau dia punya taat tu lah, kalau dah ditembak tuannya cakap jangan mati, tak mati. Punya taat, tak tahulah cerita kan. Wah, punya taat. Tapi dah nama manusia, dia nak cerita punya taat tu, tembak, lepas tu kan mati kan. Tuannya cakap jangan mati. Tak mati. Tak tahulah betul tidak, ya tak? Tapi setakat ni kekal tengok, kalau lalu depan rumah Mutiara Motor tu tengok, kekal ni orang sama. Ya tak? Jadi kenapa sampai kena jaga anjing? Tak percayakan manusia. Ya tak? Pakai anjing. Ni anjing jaga harta, tak hilang. Bagi aje lah makan anjing, tak bagi makan, kau kena makan. Baik. Sah juga tahi lembu untuk buat baja, sah juga. Duit tak ada tapi aku ada tahi lembu tu banyak. Jadi sah juga. Pasal apa? Ada manfaat. Kulit binatang yang boleh disamak dan sebagainya. Baik. Sah diwasiatkan benda yang belum ada, seperti wasiat beri buah-buahan yang akan berbuah nanti. Dah tanam pokok belum berbuah, dia wasiat. Ni kalau buah durian ni, durian apa? Musangking. Wah, itu kena jaga tu. Belum apa nama ni dah buah, belum sempat diikut wasiatnya, dah hilang tu kan. Jaga. Atau anak binatang yang akan keluar daripada perut ibunya. Ni nanti anak kucing aku ni, kucing Siam ni, kalau beranak, mana sekarang ada kucing belaan yang beranak ke? Banyak yang apa, yang orang jaga sekarang ni buat pet tu, buat peliharaan tu, dikasihnya. Kasih tahu kasih bagi, bukan bagi. Kasih tu disunatkan. Yang jantan dah tak boleh nak nak membiak, yang lelaki pun dah tak boleh membiak. Dah tak boleh mengawan. Ya tak? Tujuan apa dikasih tu Ustaz? Tujuannya supaya satu, dia tak beranak lah. Bila beranak kosnya makin tinggi. Dia nak beli seekor je. Ni kita sayang kucing. Berapa? Seekor je. Tak maaf dah beli kucing. Ini pun cerita dalam ahli keluarga saya ada juga macam tu. Dia suka beli kucing tapi dikasihkan. Dia dah tanya saya, boleh tak ni? Tak boleh. Haram dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kitab agama Johor dulu, tak boleh. Yang boleh dikasih tu, disunatkan tu, binatang yang boleh dimakan. Lembu, kambing. Biar apa? Biar gemuk, nafsu kepada membiak tu tak ada. Jadi nafsu makannya banyak, kuat makan. Biar gemuk badannya, biar apa nama ni, isinya penuh. Itu tujuannya dikasih. Binatang yang tak boleh dimakan haram dikasih. Contoh kucing, dia pergi kasihkan senyap-senyap tanpa pengetahuan saya. Orang asam tu, kau tanggung sendirilah, aku dah beritahu. Buat juga. Ya tak? Ada ramai yang tak perasan. Bila anak saudara sendiri buat, baru rupanya masyarakat ni ada yang macam tu. Kau nak beli kucing tapi kau kasihkan orang tu. Habis macam mana? Apa nama ni, tak tahulah. Saya tengok kucing tu kira gemuk lah, memang gemuk. Nafsu dia kepada tu tak ada, memang makan banyak, tapi dosa. Dosa. Ada satu lagi, dia tak potong, dia bagi ubat. Kucing tu dah nyending-nyending, dah gatal lah, dah sampai masa dia nak mengawan tu. Ni dah nak mengawan ni, injek lah, injek. Biar rasa mengawan tu hilang. Ya Allah, siksa lah. Daripada nak dapat pahala, dosa.
Apa salahnya, biarlah fitrah dia kan nak membiak. Ini betina nanti banyak jantan yang membiarkan dia. Dah memang fitrahnya macam tu. Paling kalau tak nak, carikan satu pasangan. Biar dia berdua je dah. Tapi biar dia beranak. Biar dia, kalau yang yang jantan biar dia mengawan. Yang perempuan biar dia beranak. Ya tak? Barulah dapat pahala nak bela kucing. Awak ni. Naik sambung balik sini Apa ni tadi? Binatang yang keluar dari perutnya ibunya, sebagainya. Kalau yang tak dikasih akan keluar. Ni anak kucing ni, kucing Siam ni. Ni kalau keluar anaknya ni, aku bagi sekian-sekian pada si fulan. Tetapi hendaklah dikira barang atau benda yang diwasiatkan itu tidak lebih dari 1/3 harta si mati. Segala wasiat ni, katalah ada 3 juta. Nak senang kira saya bagi 3 juta dia ada harta. Dia nak wasiatkan semua sekali pada anak angkat dia. Contoh, anak-anak kandung semua tak jaga dia, anak angkat yang jaga. Contoh, saya nak wasiatkan semua harta saya 3 juta kepada anak angkat. Contohnya, yang sah 1/3 sahaja, 1 juta sahaja dapat. 2 juta lagi kena ikut hukum faraid. Yang ini diluluskan wasiat itu atas 1/3 sahaja daripada harta si mati setelah ditolak hutangnya. Itu pun telah setelah ditolak hutang. Katalah 5 juta. Tambah nak senang kira. Daripada 5 juta, 2 juta hutang, tolak siap-siap. Itu kalau tahu hutang. Tak tahu hutang? Tu sebab hukum wasiat tu, kalau orang tak ada hutang, wasiat ni hukumnya sunat, tak wajib. Tapi kalau orang ada hutang, wasiat itu wajib dituliskan. Aku ada hutang bank, tak wasiat pun orang tahu, bank kejar. Bank kejar. Kejar tu mana surat lah, bukanlah kejar datang rumah kan. Surat datang, jadi boleh tahu kalau hutang bank. Bukan setakat bank, institusi kewangan. Pinjam peladang lah, pinjam itu. Bank dah habis semua, bank pinjam peladang pula dipinjam. Selain peladang kan, alung pula dipinjam, ya tak? Itu biasanya ada hitam putih, surat akan sampai. Hutang dengan orang ni yang tak ada hitam putih, atas dasar percaya. Ya tak? Kau takkan tak percayakan aku? Masa nak minta hutang. Dah dapat hutang, ni hutang aku bina wayang. Kau ni berkira lah. Berkira hutang aku ni, duit aku. Orang yang punya duit hutang tu yang malu nak call, ya tak? Yang berhutang, besar kepala. Ya tak? Zaman sekarang nak kiamat betul dunia ni, ya Allah. Baik. Jadi kena bayar hutang. Jadi kalau kita ada hutang dengan orang, wasiat tu jadi wajib. Aku hutang penasihat surau sekian-sekian, contoh. Aku hutang pengerusi sekian-sekian, contoh. Organisasi surau semua dipinjam. Segala AJK. Pasal apa? Dia tahu orang surau ni baik-baik hati. Habis dipinjam semua orang surau. Rupanya susun senarai, semua dipinjam. Sikit-sikit pinjam, pandai pula tu. Ni sikit, kumpul berjuta. Contoh ni contoh. Jadi kalau kita ada hutang dengan orang, wajib kita tuliskan wasiat. Paling kurang pun tulis dekat handset ke, beritahu isteri ke, macam mana ke kan. Baik, sebab apa tu nanti harta tu nak ditolak hutang-hutang. Kalau tu sebab bila antara perkara yang ditanya sebelum dikebumikan, kalau ada hutang, kalau si fulan, si mati, almarhum arwah ada meninggalkan hutang, ada pernah berhutang, tolong beritahu waris ataupun dihalalkan. Ya RM10, RM20 boleh dihalalkan. Dia tak 1 juta, seram juga nak halalkan. Menggigil juga nak halalkan tu kan. Baik.
Jadi itu pentingnya. Kalau tidak, bawalah ke kubur. Bila bawa ke kubur alam akhirat, maka di akhirat tuntutlah yang punya harta dengan hutang yang kita hutang dengan dia. Maka dekat akhirat tuntutnya tu bukan duit lagi, bukan RM lagi, dolar pun bukan, pound sterling pun bukan. Tak? Pahala. Dah habis pahala, orang ni hutang, habis ambil pahalanya, dah diambil. Hutang yang orang ni tadi dia bersusun tadi, penasihat minta pahala, pengurusi minta pahala, AJK ni minta pahala, imam minta pahala, Bilal minta pahala. Wah, semua AJK hutang, pahala dah habis. Biro dakwah minta maaf, pahala dah habis. Pahala dah habis, aku punya dosa kau ambil. Kau punya dosa aku ambil habis. Ya tak? Itu hutang tuan-tuan, hutang harta dekat dunia jangan kita main-main. Sikit ke banyak ke, hutang tetap hutang, wajib kita bayar selagi kita masih hidup. Dan sebelum meninggal dunia, lebih baik kita tuliskan, beritahu, supaya kalau kita ada harta kita tu tolak hutang dulu. Dah tolak hutang, barulah faraid. Kemudian 1/3 kalau ada wasiat. Sekiranya seorang ada mempunyai hutang sehingga habis hartanya, nescaya tidak lulus wasiatnya sama sekali. Kita hutang-hutang orang, harta kita dah habis buat bayar hutang, wasiat dah tak pakai. Dah tak boleh. Pasal apa? Hutang tu wajib. Itu untuk nolong kau tu dekat akhirat tu nanti. Baik. Faraid jauh sekali, tak ada, nak habis bayar hutang. Sengih ajalah. Balik. Baik. Yang eloknya bagi seseorang itu jangan berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Kalau nak juga 1/3 lah. Itu paling banyak lah. Malahan yang lebih elok lagi kurang daripada itu. Sekiranya seseorang berwasiat lebih dari 1/3 daripada hartanya, setengah ulama berkata haram, manakala setengahnya mengatakan makruh. Maka yang lebih itu terhenti atas keizinan dan kelulusan daripada waris yang khas, bukan waris am, iaitu baitul mal. Penerima waris ni dikumpulkan, ni bapa awak kemarin wasiat kepada anak angkat dia, ini contoh situasi 3 juta, dia ada harta tadi 5 juta, 2 juta dah masuk, dah bayar hutang, tinggal 3 juta. Bapa awak wasiat 2 juta untuk anak angkat ni, dia yang dibela, dia yang jaga. Jadi nak minta izin ni, boleh tak izinkan 2 juta ni pada ni? Kalau dibenarkan, diizinkan, ya kami setuju. Teori boleh lah, ustaz boleh lah cakap, cuba ustaz orang tu waris tu ustaz, cuba. Tak? Duit ni pasal tuan, adik-beradik tak adik-beradik, tak? Apa? Juta tak boleh. Tak boleh dah, jangan marah-marah, tak boleh dah, tak apa. Tak sambung. Kalau boleh, boleh, barulah dibenarkan 2 juta, lebih daripada 1/3. Sekiranya mereka meluluskan, sahlah ia, dan jika tidak meluluskan, tiadalah sah, tak boleh. Demikian juga tidak sah wasiat kepada setengah-setengah waris, melainkan dengan ada izin daripada waris-waris yang baki. Dah bahagikan ni, kau ni 1/2, ni 1/4, ni 2/3, ni 1/8, dah bagikan. Kesianlah, bagilah lebih, tak apa. Kalau pewaris tu yang sendiri benarkan, sah, boleh. Tapi kalau ditanya, ni boleh tak? Krik senyap. Nak cakap boleh tu berat, nak cakap tak boleh macam jahat sangat, mata duitan sangat. Jadi macam senyap je. Kalau kahwin, perempuan ditanya, kau nak tak kahwin dengan si ni bujang ni? Senyap je. Itu senyap tanda setuju. Ini buat harta tak boleh. Macam tu, formula tu tak boleh pakai. Tak? Ni senyap ni kira setuju. Menjerit tu. Woi, tak boleh. Ini bukan soal kahwin. Ini soal 1 juta. Tak boleh. Jadi kalau macam tu, kenalah ikut fardu yang ditetapkan. Jika waris yang baki bersetuju, luluslah wasiat itu, dan siapa yang tiada bersetuju tidaklah lulus pada haknya.
Maknanya kiranya kalau yang tadi tu dah bagi-bagi ikut fardu masing-masing, tapi adik-beradik itu, pewaris tu dengan rela hati nak bagi, itu kira bukan hak dia tu. Itu hak dia tapi dia bagi, itu kira sedekah lah. Daripada harta dia lah. Dah jadi harta dia, disedekahkan. Baik. Sambung. Yang keempat, disyaratkan pada sirah, ni ucapan iaitu mahu ada lafaz ijab yang dia menunjukkan kepada memberi selepas mati, sama ada terang, nyata, soreh. Soreh ni patutnya seperti saya wasiatkan kepadanya bagian-bagian daripada harta saya. Kena ada perkataan wasiat tu. Itu yang terang lah. Atau saya beri dia bagian-bagian selepas mati saya. Kalau tak gunakan wasiat, mesti ada selepas saya mati. Antara dua itu dikira ucapan yang terang, wasiat yang terang, yang jelas. Atau saya hebahkan bagian-bagian kepadanya selepas mati saya. Ada perkataan saya mati. Atau untuknya bagian-bagian daripada harta saya selepas saya mati. Pun ada perkataan mati. Atau lafaz sindiran. Sindiran ni kinayah, tak terang. Dia macam tak terang lah, cakap tak terang. Seperti si fulan itu terhak daripada harta saya. Terhak daripada harta saya. Tak ada perkataan wasiat, tak ada perkataan mati. Cakap macam itu boleh jadi wasiat, tapi boleh jadi wasiat, dan boleh jadi hibah. Boleh jadi hibah sahaja. Hibah ni pemberian semata-mata. Maka terpaksalah berkendakkan kepada niat. Itu kena ada niat lah. Sekiranya ia mati padahal tiada diketahui niatnya itu, nescaya batal cakap itu, tidak jadi apa-apa. Demikian juga jika ia membuat surat wasiat, iaitu berkendakkan kepada niat, kerana surat itu termasuk kumpulan kinayah. Surat tu kena ada niat lah. Masa dia buat tu dia niat lah. Wasiat itu jadi lazim, iaitu mesti apabila mati orang yang berwasiat. Tetapi lazimnya itu dengan ada terimaan, iaitu qabul, sekalipun terlewat daripada orang yang diwasiatkan kepadanya. Orang yang tertentu sekalipun berbilang-bilang orangnya, banyak diwasiatkan pada A, B, C sampai Z contohnya. Dan jika tidak tertentu orangnya, seperti katanya saya wasiatkan bagian-bagian daripada harta saya kepada fakir-fakir sahaja, tidaklah disyaratkan ada qabul. Dan boleh diberi kepada 3 orang sahaja daripada fakir-fakir itu. Itu pun tidak mesti sama banyak. Yang fakir A dapat banyak, fakir B dapat sederhana, fakir C dapat sikit. Sah juga, boleh. Tidak sah qabul atau menolak dari menerima dalam masa hidup yang berwasiat, kerana belum jadi haknya. Qabul tu tak sah atau tolak. Qabul tu terima, tolak tu tak nak terima. Jarang lah. Tak menolak tu jarang lah. Biasa terimalah qabul. Masa hidup tak boleh, belum jadi haknya. Sekiranya orang yang diwasiatkan itu mati lebih dahulu daripada orang yang berwasiat, nescaya batal lah wasiat itu, kerana belum jadi lazim. Orang yang ada harta tu hidup lagi, yang nak diberi harta meninggal dulu, dia tak sah wasiat. Harus bagi orang yang telah berwasiat menarik balik wasiatnya, seperti katanya saya batalkan wasiat saya itu atau saya fasahkan. Jadi awak tu dah dibuat wasiat dapat harta tu, buat baiklah. Jangan buat jahat. Tapi kalau berlakon baik, Allah Ta'ala sajalah yang tahu kan. Ada udang di sebalik batu, udang di sebalik mi, macam-macam lah. Jika ia berkata saya wasiatkan kepada Zaid bagian-bagian daripada harta saya, kemudian katanya pula saya wasiatkan harta itu kepada Umar, cakap macam itu bukan bermakna menarik balik. Malahan harta itu di antara Zaid dan Umar setengah seorang, bagi 2. Seperti ini juga hukumnya jika disebutkan beberapa orang, dibahagikan di antara mereka menurut kadarnya. Bagikan, kalau 3 orang bagi 3, 4 orang bagi 4. Selain daripada wasiat yang boleh mendatangkan manfaat dan pahala kepada si mati, maka waris-waris kepada si mati digalakkan berbuat sedekah dan sebarang kebajikan untuk si mati, seperti mewakafkan mushaf, yakni Al-Quran, membangunkan masjid, mendermakan kepada anak yatim dan sebagainya, termasuklah mendoakan bagi mereka itu, terutama kedua ibu bapa. Ini bukan masa dah meninggal dunia je, masa hidup pun kita boleh buatkan.
dan membacakan Quran, dihadiahkan pahalanya kepada mereka itu. Jadi apa-apa sahaja yang amalan kebajikan yang kita buat, boleh kita sedekahkan pahalanya, tak mesti Al-Fatihah. Biasanya orang kalau si fulan bin sebulan telah meninggal dunia pada sekian-sekian, Al-Fatihah. Marilah sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum, ruh almarhum fulan bin fulan, Al-Fatihah, ya tak? Tak semesti Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Yang senang lah, yang mudah. Kalau malas sangat, hadiahkanlah pahala yang ada. Ya Allah, aku hadiahkan pahala kalau ada dah sejak aku balik ataupun sejak aku lahir sampailah sekarang. Banyak ni ustaz. Kalau banyak, nanti habislah pahala saya. Tak, ini bukan sedekah duit, duitnya hilang semua. Sedekah pahala ni, pahala kita tak hilang, dia jadi double. Satu untuk kita, satu untuk yang kita sedekahkan. Takut pula. Ya tak? Apa salahnya? Ya tak? Ya Allah, kalaulah ada pahala aku sejak lahir hingga sekarang ini, aku hadiahkan kepada bapa aku contohnya. Ya saya. Dua soalan. Pertama, boleh tak cabar wasiat ni di mahkamah? Tapi kita dah cabar, katakan si A ni tak puas hati dengan wasiat yang diberikan oleh bapa dia, dia cabar ke mahkamah. Yang kedua, perlu tak kita bebaskan kepada wasiat lain yang kita ni wasiat sesuatu kepada maksudnya anak-anak lain perlu tahu, tahu tak boleh bergaduh dan sebagainya. Okey, yang ketiga, ini soalan dia sebelah kat saya lah. Yang ketiga, tengok tiga lebih. Tinggal tak apa tak? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Berlaku juga sebab kasihnya sudah di Daun Tulang ni sebanyak 20% yang selesai wasiat. Okey, cerita dia apabila berlaku satu kes apabila dia bawa ke ibu bapa dia di dalam keadaan macam ingat lupa, tetapi dia tulis wasiat pada bapa dan dipikirkan oleh adik-beradik dia. Baik, yang pertama, cabar wasiat di mahkamah. Saya tak berkecimpung dalam mahkamah, dunia mahkamah, tapi wasiat tu kalau secara logiknya, kalau kita nak cabar, satu nak tahu kebenarannya, betul ke bapa ni ada wasiat kat engkau ni, ya? Selain fardu tu dia dah dapat lain. Bapa ada wasiat aku lain tau. Ni aku je yang tahu. Tu payah tu. Masalahnya. Jadi kalau macam tu, kalau adik-beradik lain macam ragu-ragu atau tak setuju, pada saya baiklah digunakan mahkamah ataupun budi bicara. Budi bicara memang dah tak boleh berbudi dah, tak boleh bicara dah. Memang jadi cara yang lebih baik memang mahkamah. Kenapa? Sebab mahkamah kita ada undang-undang mahkamah syariah lah, pendapat kan. Jadi akan dipertikaikan dekat situ. Ada tak bukti? Apa buktilah? Kalau kata-kata saja, ada tak saksi lain ke apa dan sebagainya. Jadi kalau memang betul ayah dia ada cakap, tapi melalui mulut saja, lisan sahaja, memang susahlah. Susah nak ni. Sebab apa nama ni? Tak ada saksi dan tak ada bukti. Itu yang payahnya. Dan memang saya setuju dengan cabaran mahkamah tu lah. Amanah raya. Sebab amanah raya saya tengok sekali di proses terakhir dia sebenarnya, tapi dia mengatakan bahawa sebagai pertikaian antara adik-beradik boleh dicabar di ayat dia orang kata. Jadi berarti wasiat sebelum dia terbatal, apabila benda tu dicabar di mahkamah, maka hukum faraid dah kita pakai. Jadi kita dah buat wasiat, tapi bila berlaku adik-beradik gaduh, tapi lah apa namanya hukum faraid ini. Jadi macam mana wasiat Jadi wasiat si mati tu yang tahu cuma orang yang mati tu dan juga orang yang dengar dia berwasiat. Jadi orang lain tak boleh nak tahu, sebab satu, orang tu dah meninggal dunia. Yang kedua, yang dengar tu cuma seorang dan tak ada bukti. Memang tak dapat dipakai.
Memang tak dapat dipakai. Jadi kalau bawa ke mahkamah saya rasa lebih sesuai, dan keputusan mungkinlah pada saya memang tak boleh pakai juga. Pasal apa? Bukti bertulis tak ada, saksi pun tak ada. Maknanya dia seorang, memang dia seorang. Ya, jadi dia bersangkutan dengan yang soalan yang ketiga kalau tak silap ke, keempat tadi Jadi kalau kita nak berwasiat, memang kita bagi bagus kita beritahu yang lain juga. Yang pertama dari segi lisan, yang lain tahu. Yang kedua, kalau tak nak beritahu, takut belum meninggal dunia dah bergaduh. Nanti besok apa nama ni, aku tak nak engkau bergaduh biar aku lepas mati, contohnya. Aku malas kan. Jadi apa nama, bertulis hitam putih. Kita jangan pandang remeh wasiat ni tuan-tuan. Kadang benda ni, alah aku bukan banyak sangat harta, ya. Kita rasa, pewaris kita rasa macam mana? Sikit tak sikit, bagi tetap bagi. Kan? Macam tu. Ini saya contoh tuan saya tak cakap siapa-siapa. Jadi soalan 1 dan 4. Yang kedua tadi lupa dah. Hebahkan lah. Yang ketiga tadi apa? Oh ya, mak bapaknya tak berapa sihat, jadi disuruh tulis wasiat. Kalau dia tengok dekat sini, syaratnya 1, berakal. 1, kemudian dengan kehendaknya. 2 ni apa nama ni, kita tengok kalau berakal tu maknanya kita boleh amanat orang tu boleh membezakan baik dan buruk lah. Kalau sakit, tengok sakitnya. Kalau sakit mental, kalau sakit mental kira tak waras, macam nyanyuk contoh. Nyanyuk dah kira tak berakal. Ni sains ni bapak, sains. Contoh kan. Bukan dia yang nak, disuruh. Dia disuruh. Itu menunjukkan macam mahkamah pula. Ya. Jadi dekat sini tengok ciri-cirinya. Ini pun kalau nak bawa mahkamah pun mungkin juga, tapi kita apa nama, selagi boleh bincang-bincang lah. Kalau boleh membawa kepada pergaduhan atau perbunuhan yang lebih teruk, maka lebih baik bawa ke mahkamah. Cadangan kita sudah pergi mahkamah. Ya, pasal apa? Kita nak selesaikan pun nanti kan kita yang jadi ancaman. Penasihat jangan Encik Mat Daud jangan. Jangan. Contoh. Ya, pasal apa? Kita memang orang percaya, sebelah pihak yang percaya, yang sebelah pihak tak percaya. Kalau mahkamah kau berani kau nak apa nama, ancam hakim tu, ancamlah. Ancaman masuk lokap ya. Ada kawan kepada kawan saya cerita. Ya. Antara yang boleh masuk lokap, ancam bergaduh jiran, kau jangan sampai aku bunuh kau kan. Itu bawa ke laporan oleh polis, lokap. Lokap ya, dan lokap paling kurang 3 hari. Kena apa nama, tak bagi kerjasama ke, tambah lagi reman. Tambah lagi boleh je, tak masalah. Ya tak? Jadi apa nama ni tadi, penyelesaian pertikaian yang kita rasa boleh menyebabkan perkara pergaduhan satu dan lebih teruk pembunuhan, lebih baik kita bawa ke mahkamah supaya kita sendiri pun tak terlibat. Dan yang kedua, mudah-mudahan ada jalan penyelesaian. Baik. Ya. Kalau bab wasiat ni, Ya. bab tak ada kena dengan orang yang dapat membantu satu kan. Dia dapat harta melalui satu. Gini. Wasiat tu tulis gitu. Orang yang menerima wasiat ni tak disyaratkan. Adakah orang ni dah patutnya dah wajib menerima pusaka, tak boleh wasiat, tak ada. Tu sebab saya sebut tadi, kalau si anak ni faraid tadi dia dah dapat dah, bapak dia tambah. Aku wasiatkan ni lebih lagi. Jadi yang dapat dapat double lah. Bukan double lah, maknanya 2 kali. Satu yang faraid punya, satu yang wasiat punya. Ya. Tu sebab adik-beradik mana yang paling baik, yang jaga bapak, ya tak? Yang baik tu mudah-mudahan yang baik betul lah, bukan ngipas-ngipas. Ya tak? Tu ada 2 juga harta. Mudah-mudahan kita sangka baik lah.
Baik betul kau iyalah ni kan bapak kita. Bapak kita, kau dah tahu hartanya berapa banyak, kau buat baik. Ya tak? Jadi apa nama ni, bab harta ni tadi, yang tadilah maksudnya wasiat tu lain, fardu tu lain, dia boleh dapat kalau bapak tu nak wasiatkan lebih. Baik, dan apa nama tujuannya wasiat ni tadi macam tadilah yang saya sebut masalah bapak tak jaga anak, datuk yang jaga. Sedangkan kalau bapak apa nama ni ada, bapak tak dapat harta, datuk tak dapat harta kan, terhalang. Jadi itulah gunanya wasiat untuk datuk. Baik. Jadi dah terjawab ke empat soalan tadi dah mudah-mudahan Jadi itulah perkara-perkara yang berkaitan dengan wasiat selain daripada faraid itu baik. Saya nak sambung sikit kalau ada masa lagi 20. 1 minit. Jadi tak dapat banyaklah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni tadi, beberapa perkara jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaatlah kepada kita insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.